Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini video yang sangat penting ya. Terutamanya jika anda membeli Pro 2 Myvi 1.5 AV. Macam yang anda tahu, dia ada banyak perbezaan berbanding model Myvi Advance sebelum ni. Harga pun dah lain. Kalau model baru ni lebih kurang harga dia 60,000 on the road. Dan berbanding model sebelum ni hanya lebih kurang 54,000 saja on the road ya. Okey, jadi kenapa dia harga dia mahal? Sebab dia tambah begitu banyak safety features yang baru pada model ni dan sangat berbaloi sebenarnya. Dan juga parameter dia sangat berbeza berbanding model Myvi sebelum ni. Okey, jadi saya rasa lah mungkin anda semua masa si advisor ajar dan terangkan tu mungkin anda ingat. Kemudian mungkin anda lupa button apa yang ada sebegini banyak sekali pada Pro 2 Myvi ni. Begitu banyak dia punya button. Dan juga meter dia ni ada banyak dia punya mode dia ni. Apa benda ni semua ni. Jadi mungkin anda lupalah. Kalau anda ingat tu tak apa. Dan sambil tu saya pun sambil bawa kereta ni saya pun kaji juga apa benda ni. Simbol-simbol ni sebab nak belek kitab baca semua rasa tak sempat juga. Okey, jadi sebagai tanda terima kasih lah, saya minta anda semua subscribe lah ataupun like ke komen ke video ni. Ataupun jika saya beritahu ni ada yang salah, saya beritahu, saya minta tolonglah anda tolong betulkan ya di bahagian komen ni. Sebab tidak semestinya betul apa yang saya kata, tapi saya rasa mungkin betul lah atau mungkin salah. Okey. Okey, yang pertama kita tengok dulu bahagian steering ya. Okey, bahagian steering. Okey, di sebelah kiri ni dia ada, okey, ini button untuk kawalan audio. Ni simple button lah. Ni ada mode, lepas tu dia volume up, volume down, dan ini untuk anda cari channel lah sebagainya. Ni untuk Bluetooth, untuk anda panggil nak jawab telefon ke. Ni untuk Google, macam Google Assistant lah. Anda guna benda ni, anda boleh bercakap lah. Nanti telefon connect dengan radio anda lah. Anda guna internet. Okey, kita pergi ke bahagian sini. Bahagian sini ni butang atas, butang enter dan butang bawah ni dia adalah special untuk meter di bahagian tengah ni. Untuk meter di bahagian tengah. Okey. Macam mana nak kata ni? Okey. Kalau anda tekan butang atas atau butang bawah ni, okey, kita cuba tekan ya. Okey, yang pertama ni dia gambar bumbung kereta, gambar bumbung kereta. Kalau saya tekan button atas ni, dia akan pergi kepada jam, dia pergi kepada benda-benda ni lah. Dia macam mode lah. Dia macam mode kereta anda lah. Anda nak tengok average minyak ke apa semua. Okey, saya akan cerita lepas pada ni. Sama juga dengan button bawah ni. Untuk anda tengok anda punya mode lah. Macam mode lah. Penggunaan minyak ke apa, anda boleh tekan sini. Okey, apa pula function enter ni? Okey, kalau anda tekan enter ni, saya tekan enter, dia akan pergi ke bahagian setting. Dia akan pergi ke bahagian setting. Macam-macam setting anda boleh pilih kat sini. Okey. Alright. Okey, kita start dengan yang mudah dulu. Okey, jadi saya akan tekan bahagian sini. Saya akan tekan bahagian bawah lah. Dan saya akan tunjukkan kepada anda pada bahagian meter ya. Okey, jadi saya tekan sini. Okey, kita bermula dengan bahagian bumbung kereta dulu. Okey, bahagian bumbung kereta ni, saya perhati kalau anda guna benda ni semasa anda memandu sebenarnya tak jadi apa pun. Kecuali kalau anda perasan dia ada ring ni di bahagian kiri dan kanan dia, ring ni. Dia akan menyala lampu warna hijau masa anda memandu. Jadi saya sangat yakin lampu hijau yang menyala tu dia macam eco indicator. Sebelum ni dia ada lampu hijau. Kalau anda dia ada gambar daun warna hijau. Kalau lampu gambar daun tu menyala hijau, maknanya penggunaan minyak jimat masa tu. Jadi saya yakin ring ni kalau dia warna hijau, masa tu adalah penggunaan minyaknya sangat jimat. Dan kalau kata warna putih mungkin kurang jimat lah berbanding sebelum ini. Okey, gambar bumbung ni juga. Okey, kalau masa saya perhati, masa saya masuk parking, dia akan tukar logo kepala bumbung ni, akan jadi kepada gambar kereta yang petak tu. Dan ia tunjuk gambar pergerakan tayar, sama ada pergerakan ke kiri ke, anda pula steering ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Anda pusing ke kanan, dia akan gambar tayar hadapan tu akan bergerak ke kanan. Itulah yang saya pasti. Jadi kalau anda tahu apa fungsi sebenarnya, anda boleh tulis di ruangan komen.
Okey, kita tengok pula mode seterusnya. Okey, yang ini adalah no message dia keluar ya. Okey, kenapa no message? Yang ini adalah pada satu mode yang saya akan tekan nanti. Dalam satu setting yang lain, kereta ni anda boleh simpan, contohnya happy birthday ke ataupun anniversary, anda boleh simpan dalam satu bahagian dalam kereta ni. Saya akan tunjuk kemudian. Jadi apabila tarikh tu dah sampai, dia akan keluar di bahagian sini, sama ada birthday siapa-siapa ke ataupun anniversary siapa-siapa. Okey. Okey, yang atas tu current. Okey, current ni adalah penggunaan minyak semasa. Sekarang ni dia punya bar kosong 25, kemudian 50 km per liter. Okey, sekarang dia tidak keluar apa-apa sebab kereta tak bergerak. Nanti kereta bergerak lepas ni, dia akan keluar bar yang akan bergerak daripada kiri ke kanan, warna hijau bar dia tu. Nanti anda bawa kereta, anda akan nampak benda tu. Maknanya kalau semakin dia menghampiri 50 km per liter, maknanya penggunaan minyak anda sekarang adalah cukup jimat lah. Berbanding kalau dia bergerak ke bahagian kiri. Okey, yang bahagian bawah pula, average. Ini adalah average penggunaan minyak anda, iaitu kalau yang kereta saya sekarang ni, untuk trip perjalanan ni, average penggunaan dia adalah sebanyak 16.9 km per liter. Yang ni anda boleh setting. Anda boleh setting, contohnya anda nak start baru pula, anda nak tahu average berapa daripada contohnya daripada Gua Musang ke Kuala Lumpur ke, anda boleh reset. Cara nak reset dia, anda tekan enter ni lama. Okey, dia dah jadi kosong balik. Jadi sekarang dia akan bermula daripada sini sampailah ke tempat baru anda tu. Bila dah sampai ke sana, anda boleh tengok average penggunaan minyak anda berapa masa tu. Dia berbeza dengan yang ni, yang current ni. Yang current ni penggunaan minyak semasa anda tengah bawa kereta. Kalau yang average ni adalah dia kira average penggunaan perjalanan anda. Okey, kita tengok yang range kat bawah tadi. Okey, range ni 168 km ni bermakna minyak anda masih lagi boleh pergi sampailah 168 km lagi. Tu dia punya anggaran dia lah. Okey, yang atas tu average speed. Itu adalah average lah, 5 km per jam. Sepanjang kereta ni kita hidupkan, dia akan kira lah kita punya average speed kita. Okey, ni trip time ni daripada kereta start. Daripada anda start daripada contohnya daripada rumah tadi, macam saya ni dah 1 jam 3 minit dah kereta ni dah hidup. Jadi dia kalau nak tengok dah berapa lama kita bawa kereta, boleh tengok kat sini. 1 jam 3 minit dah kereta ni hidup tanpa saya matikan. Bila dah matikan, dia akan reset balik. Okey, yang ni untuk start dan stop time. Sama juga yang bawah tu pun stop and start integral time. Yang ni kalau anda guna, dia panggil ni lah, dia punya function, apa benda ni dia panggil ni, eco idle ke apa dia panggil. Dia kalau kereta berhenti, contohnya bila anda tekan brake ke apa kat traffic light, kereta akan berhenti berapa saat, dia akan start countdown kat sini lah. Berapa lama kereta berhenti sebelum kereta hidup balik. Okey, ni jam dia. Jam ni kita boleh pilih sama ada kita nak yang jenis analog macam ni ataupun kita nak yang digital. Nanti saya tunjuk lepas ni kat mana dia punya tempat dia untuk kita pilih jam. Tapi kalau saya suka yang analog macam ni lah, nampak sporty sikit, baru nampak macam ada tiga ring macam ni lah, warna merah pula tu. Nampak memang sporty teruk lah. Okey, itu saja. Settle satu bahagian. Okey, kita terus tunjuk pada bahagian ni ya. Ini meter minyak ya. Mana tak ada minyak lah. F tu minyak full ke sana. Okey, P tu kedudukan gear semasa. Kemudian okey, trik sekejap lagi. Okey, yang ini adalah dia panggil sebagai okey, yang ini dia macam line keeping assist lah. Dia macam lane keep control. Dia panggil LKC, lane keep control. Dia punya button dia kat dia punya button dia. Okey, saya tunjuk sekejap lagi dah sebab payah. Tapi sekarang ni kalau dia warna merah macam ni, maknanya dia tengah off. Yang ni untuk mengelakkan kereta-kereta ni keluar daripada line jalan. Okey, yang tu saya cerita lepas pada ni. Takut jadi pening pula ya. Okey, settle kat situ. Okey, trip A ni. Okey, trip ni macam anda tahulah, macam saya ni, saya setting trip saya daripada Genting Sempah sampai Gua Musang. Jadi 222.3 km. Okey, mana nak tekan button trip ni? Sekarang dia dah tak ada button ya, dekat meter ni dia dah tak ada button. Dia letak button dia dekat steering banyaknya. Sampai ke semua button dekat steering. Okey, jadi trip dia duduk kat sini sekarang, trip. Kalau kata saya nak reset trip A ni, saya hanya perlu tekan trip selama berapa saat dan dia jadi kosong balik. Okey, dia ada berapa trip ni kita tengok. Dia ada trip A,
trip B. Dia ada dua saja trip, kemudian dia akan pergi ODO lah. ODO ni adalah mileage kereta, dah 297 km. Okey. Alang-alang duk kat button trip ni, kita pergi pula ke button sini adalah button dia macam dia panggil overdrive lah. Macam anda nak memotong, selalunya button overdrive dia ada kat sini kan, kat steering. Tapi sekarang Pro 2 dia letak kat sini. Macam nak dapat pick up sikit lah. Betul ke saya kata? Kalau salah tolong tulis di ruang komen. Tapi saya rasa dah betul dah. Dia PWR ni dia bagi power sikit lah untuk kereta anak, terutama masa anda memotong. Okey, settle bahagian situ. Okey, kita tengok pula bahagian setting ya. Okey, bahagian setting ni kita kena tekan enter. Bila kita tekan enter, pop, dia akan keluar. Inilah menu-menu dia. Setting kita boleh tengok. Tak apa clear rasanya nampak dalam kamera ni. Okey, di atas tu ada display brightness. Kemudian kita nak select yang bawah tu, kita perlu tekan button-button yang bawah ni. Kalau kata kita nak kalau kita nak ke mode lain, kita tekan button bawah ni. Okey. Kalau kata kita nak pilih, contohnya kita nak adjust display mode dia tu, kita perlu tekan button enter ni. Okey, contohnya kita nak display brightness, kita nak tukar dia punya kecerahan dia. Jadi kita tekan enter. Kemudian kita tekan button naik turun lah. Okey, silap. Kita tekan enter sekali lagi dekat nombor 4 tu. Okey, kemudian kita boleh adjust. Nak naik, nak cerah ke, nak kurang cerah ke. Contohnya kita ambil yang paling cerah. Kemudian kita setuju benda ni, kita pun tekan sekali lagi enter. Alright. Kemudian kita pun, yang ni button back. Okey, yang ni button yang ke hadapan sekali, keluar daripada semua menu yang akan pergi kat depan sekali. Okey, jadi kita pergi back. Okey, back. Okey, yang kedua adalah time and date. Okey, kita select time and date ni. Macam mana nak select dia? Kita tekan balik enter. Ni kita nak adjust lah ni masa 24 hour ke 12 hour, kita boleh select kat sini. Okey, kata ni saya dah siap setting dah. Okey, kita dah tarikh semua, kita dah pilih siap semua. Jadi kita back balik lah. Kemudian kita tengok pula yang seterusnya, dia ada apa? Display setting. Okey, yang ni ada banyak lah, macam-macam lah. Eco indicator light. Kalau kita mestilah nak on kan benda tu. Jadi kita tandakan hijau lah. Cara nak tanda dia, kita macam biasalah, kita tekan enter. Kita tekan enter. Kalau yang ni dah jadi tak warna hijau, kita tekan enter je jadi warna hijau. Kita pilih lah mode lain pula. Average fuel reset after refuel. Kalau kita tak nak, kita tak payah pilih. Trip A reset after refuel. Dia maknanya trip tu dia akan automatic reset lah kalau lepas pada kita isi minyak. Kita tak nak lah macam tu. Biar kita sendiri pilih. Tak perlu automatic benda tu. Kemudian yang ni yang ikut idle lah, auto display. Tak apa, kita select semua ikut yang dia bagi je. Kemudian yang ni yang nak pilih jam lah, clock display type. Clock display type, awak tekan enter. Dia akan pilih lah clock 1 ni adalah analog, clock 2 adalah digital. Kalau saya pilih yang manual lah, yang analog lah, nampak lagi cun. Macam tu. Okay, kita masuk balik kepada mode tadi kita kat mana? Kat display setting. Okey, settle display setting macam ni. Anda boleh pilih sendiri anda nak macam mana. Okay, kita back balik. Okey, yang ni buzzer. Okey, ni bahagian buzzer. Yang ni front vehicle departure alert. Okey, yang ini anda boleh pilih anda sebab bila anda bawa kereta, okey, bila sistem keselamatan kereta ni berfungsi, dia akan ada setengah function tu dia memang akan bunyi buzzer. Jadi anda boleh pilih anda nak derah mana, anda nak kuat mana anda punya buzzer. Contohnya yang ni front vehicle departure alert volume. Okey, katalah yang ni dia bagi volume yang paling kuat. Kalau kata anda tak naklah volume kuat, anda pun tekan enter tu. Dia akan naik turun lah anda punya volume. Kemudian kita pergi yang bawah pula. Lane departure warning. Volume. Kalau kata anda nak kurangkan, anda kurangkan. Kalau nak okey. Yang lain pun sama. Turn signal, tone type, opening sound volume. Ni anda boleh tengok sendirilah anda punya ni. Kalau boleh, biar nak senang kan, biar semua volume tu paling maksimum. Settle masalah. Okey, kita back balik. Okey, yang ni notification date setting. Yang kat message tadi tu. Yang anda tanya message apa tadi tu, no message dia keluar. Okay, jadi sini anda boleh settingkan tarikh-tarikh yang anda nak. Contohnya, kalau suami tu mestilah kita nak tanda kita punya anniversary. Nanti wife kita marah pula, lupa tanda tarikh anniversary. Dan juga birthday wife kita. Selalu orang lelaki lupa, orang perempuan dia jarang lupa benda ni. Jadi kita setting siap-siap. Nanti dah start kereta, dia akan keluarlah reminder kat sana. Dia boleh setting sampai 10 date. Okey.
Okay, kita back balik. Vehicle setting. Vehicle setting kita tengok apa benda. Okay, front camera. Kita tengok front camera ni apa. Front the vehicle departure alert. Kita on kan dia. Ni front vehicle departure alert timing ni. Kita nak akan, kalau kita nak select ni, kita nak, okay, kita boleh tambah yang mana kita nak. Kalau kita dah setuju, kita enter. Tapi kalau kita ikut yang manufacturer pun tak ada masalah dah, sebab dia dah bagi ni okey dah. Sama ada warning tu masa jauh lagi dah bunyi warning ke, ataupun dekat, dah betul-betul dekat baru nak bunyi warning. Tapi kita selalu kita nak, mestilah kita nak bersedia awal kan dia panggil. Okey, steering assist pun kita mahu juga. Okey, kita back balik. Okey, BSM RCTA. Apa benda ni BSM dengan RCTA? Okey, saya dah. BSM adalah blind spot monitor. Okey, anda tahu blind spot monitor tu apa? Blind spot monitor ni, okey, pada MyV ni dia ada dekat kamera ni, kalau anda tengok betul-betul dekat bahagian hujung tu, dia ada gambar. Sekejap saya tunjuk. Okey. Saya kena bercakap dah kereta sebab kat luar bunyi sarang burung banyak sangat. Okey, dia kalau anda nampak dia ada gambar kereta datang daripada sisi. Okey, yang tu dia akan menyala apabila contohnya ada kereta ataupun rider motor lalu daripada bahagian belakang kereta anda, dari bahagian sisi ni dia nak memotor anda ke, ataupun dia memotor dari sebelah sini ke. Belah sini pun dia ada juga. Dia akan menyala warna oranye, warna kuning, warna oranye. Dia punya lampu kereta lalu kat tepi tadi tu, menandakan ada kereta ataupun motor cuba memotor anda lah daripada kedua-dua sisi. Jadi yang ni dipanggil sebagai BSM blind spot monitor. Dia akan datang sekali dengan buzzer lah, bunyi buzzer memberi anda punya reminder lah. Dan juga RCTA adalah rear cross traffic alert. Okey, dia sama, dia punya apa dia panggil signal. Sama, dia guna logo dekat side mirror ni juga. RCTA ni adalah apabila anda cuba nak undur kereta ke belakang. Contoh anda nak undur kereta ke belakang, dan ada kereta contohnya datang dari sisi sebelah kiri anda. Okey, jadi jika ada kereta datang dari sebelah kiri anda, lampu kereta, lampu blind spot BSM tadi akan berkelip-kelip lah di bahagian cermin belah kiri, dan juga akan bunyi buzzer lah, memberi peringatan kepada anda bahawa ada kereta sedang menghampiri dari sebelah kiri anda semasa anda nak reverse kereta. Jadi itu satu ciri keselamatan yang sangat baik lah. Kemudian dia adalah dia punya speed dia tu. Anda kena tahulah berapa dia punya speed dia. Cuma yang ini adalah bantuan lah. Jadi yang penting anda perlu guna kepala anda juga untuk tengok dia punya dia punya keadaan selamat ataupun tidak. Okey. Jadi apa yang ada kat sini? Okey, kita cuba tengok ya. Saya pun baru nak tengok juga ni. Kita cuba klik BSM dan RCTA. Jadi okey, yang ni senang sebab dia tanda sama ada kita nak guna ke tak nak guna. Jadi kita mestilah nak guna, benda ni penting. Jadi kita dah on semua. Okey, kita back balik. Okey, yang ni door lock ya. Door lock. Apa benda door lock ni? Maknanya kunci kereta lah door lock ni kan. Okey, yang ni kita boleh pilih kita nak pintu kereta kita ni automatik terkunci macam mana. Okey, kalau kita pilih yang pertama, dia tulis vehicle speed link door locking function. Maknanya time kereta kita tengah speed tu, kereta kita tak lock pintu, tapi masa kereta kita bergerak, pintu kereta akan automatik lock kereta. Dia macam tu. Kalau kita tengok option yang kedua pula adalah shift position link door locking function. Maknanya kalau kita tukar, kalau kita select dia punya ni. Okey, contoh saya select function ni. Jadi function yang atas tu hilang. Maknanya time kereta bergerak tu dia tidak lock lah, sebab dia akan lock apabila kita tukar. Bukan tungkar kita tukar kedudukan gear. Okey, contohlah. Okey, sekarang ni tak lock kereta tak lock. Okey, saya pun tukar daripada P ke R. Dengar.
Dia dah lock pintu kereta kita. Dia dah lock kita punya pintu kereta. Okey, jadi kalau nak buka balik, boleh tekan sini lah. Okey, kita tengok pula apa yang ada. Ni kata kalau anda nak guna function ni lah untuk lock kereta menggunakan gear. Yang ketiga, dia ada shift position link door unlocking function. Maknanya kalau kita tukar gear tu, pintu akan akan unlock lah. Okey, kalau kita cuba kita select benda ni. Okey. Kalau kita select benda ni, kalau kita tukar gear kereta, pintu akan jadi unlock. Okey. Okey, saya faham. Bila kita masuk gear P, okey, macam kita dah sampai ke destinasi kita, mesti dah kita masuk gear P kan. Bila kita masuk gear P, dia akan automatik terbuka kunci kereta kalau kita select mode ni. Bagus juga. Jadi sama ada kita untuk lock ni, kita boleh pilih sama ada kita nak masa speed ataupun masa tukar gear. Okey, saya rasa masa speed okey lah. Okey. Kemudian kita tengok pula unlocking when IG off. Yang ni saya tak pasti apa benda ni. Kalau anda tahu, anda tolong komen lah. IG ni saya tahu, Instagram je. IG ni apa benda saya tak tahu lah. Answer back buzzer volume. Okey, tak apa, yang ni tak penting. Okey, kemudian answer back signal. Okay, kita back balik. Dah tak ada apa dah. Kita tengok yang ni wiper pula. Okey, speed link inter wiper, shift arc link wiper. Okey, yang ni maknanya automatik lah. Apabila masuk gear arc ni, dia akan wiper belakang berfungsi. Okey, kita on semua ni. Tak payah risau, kita on je. Okey, untuk turn signal 3 time flashing function. Okey, tak apa, on. Okey, settle. Welcome lamp. Okey, welcome lamp ni room lamp link. Tak apa, kita tanda semua. Living hole pun biar menyala. Okey, kita back. Settle. Alright. Okey, yang ni maintenance setting. Maintenance setting ni all change timing notice. Okey, yang ni saya rasa tak perlulah. Saya rasa tak perlu tekan pun tak apa. Yang ni biar pusat servis lah buat. Yang ni pusat servis buat. Tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Okey. Saya rasa itu saja untuk bahagian enter ni. Kan ada tertinggal mana-mana lagi. Okey, maintain all one ni pun tinggal biar pusat servis buat. Reset setting pun bagi pusat servis buat. Kita tak payah, kita main yang bahagian penting saja. Okey. Alright. Okey, settle untuk video ni. Yang ni pun dah lama ni, dah 23 minit untuk bahagian meter. Bahagian meter dan bahagian ini saja pun dah 23 minit. Saya belum masuk lagi bahagian ini dan juga bahagian ini. Okey, jadi saya akan buat satu video lagi ya. Untuk dua bahagian ini. Takut nanti jadi panjang pula. Okey, jumpa lagi. Kita akan buat part 2 lah. Kita akan buat part 2. Okey, jangan lupa untuk subscribe ataupun like dan juga komen. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Anda boleh betulkan di bahagian ruangan komen. Okey, jumpa untuk video part 2. Assalamualaikum.